lintas hijau dan bersih. Salam mendidik daripada hati penuh dengan integriti. Berjiwa kawan bukan berjiwa tuan. Barisan pena hakim, guru-guru besar, guru-guru, tuan-tuan dan puan-puan. Selamat pagi. Nama saya Sia Yun Wei. Saya wakil dari SJKC Kelnam. Hari ini saya ingin berkongsi bahan inovasi saya yang bernama Permainan Exploration Box. Apakah itu permainan Exploration Box? Ini adalah kotak A4 yang nak kita semula. Biasa nampak kan kotak A4? Ini adalah Exploration Box. Sasarannya untuk bagi kepada murid tahun 3 dan objektif adalah untuk memantapkan kemahiran membaca. Membaca apa? Kemahiran membaca diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung yang terkandung dalam Linus Konstruk ke-6 hingga ke-9. Kenapa saya nak menghasilkan bahan inovasi ini? Sebab selepas saya dalam proses PDPC saya, selepas saya mengajar, saya juga sentiasa membuat refleksi. Kenapa murid tidak boleh mencapai objektif ini? Jadi, selepas saya membuat refleksi itu, saya menyadari bahawa kelemahan guru dalam pembelajaran akan mempengaruhi penguasaan murid dalam PDPC tersebut. Cabaran yang saya hadapi ialah kaedah tunjuk ajar guru tidak berfungsi kerana tidak melibatkan hands-on murid. Kemudian, kaedah tunjuk ajar ini murid tidak mempunyai gambaran yang jelas. Contohnya, saya suruh murid membaca. Murid-murid sila tengok sini baca. Crayon, K-R-A, Y-O-N, yon, crayon. Murid mesti ikut, tapi semasa mereka ikut, mereka akan tengok sini, tengok sana, main rambut, buat macam-macam. Jadi, murid tak ada gambaran yang jelas bahawa crayon tu, perkataan tu macam mana, eja tu macam mana. Kemudian, semasa guru mengiringi murid membaca, murid hanya meniru dan mengikut saja. Tetapi, murid langsung tidak perlu untuk berfikir, macam mana eja Kalau lain kali kamu bagi dia perkataan tu, dia masih tak tahu macam mana nak mengeja sebab dia langsung tak fikir pun. Kemudian, aktiviti pengukuhan tidak mencukupi, menyebabkan murid tidak mengukuhkan kemahiran membaca. Akhirnya, kesan objektif PDPC tidak dapat mencapai. Menurut Saha 2009, kaedah yang sesuai dengan kecenderungan murid menghasilkan pengajaran yang berkesan. Jadi, saya ada fokus untuk menghasilkan satu inovasi yang meliputi permainan, murid boleh bermain sambil belajar. Semasa mereka belajar, semasa mereka bermain, mereka boleh belajar antara satu sama lain. Kemudian, permainan ini yang boleh melibatkan koordinasi mata, tangan, deria murid semua. Kemudian, saya juga ingin nak menghasilkan satu bahan inovasi yang berunsur warna-warni, yang ada gambar-gambar boleh menarik minat murid. Dan bahan inovasi itu mestilah ringan, selamat dan mudah dibawa. Macam mana saya menghasilkan bahan inovasi ini adalah dari 4 aspek. Aspek pertama ialah kepentingan bahasa Melayu. Yang kedua ialah PPPM tahun 3. Yang ketiga ialah Linus dan keempat ialah naluri murid. Menurut Hanis, Siti Mahani dan Muhammad Sarifuddin 2017, bahasa Melayu mempunyai nilai yang tinggi. Pada zaman dahulu, apabila menjadi bahasa pengantar dalam kalangan masyarakat setempat dengan pendatang asing. Menurut Nazri, Mahara dan Abdul Latif 2011, bahasa Melayu diiktiraf sebagai bahasa kebangsaan dalam perkara 152 Perlembagaan Persekutuan. Dan pemandukan PPPM tahun 3, PPPM itu ialah Panduan Perkembangan Pembelajaran Murid tahun 3. Dalam band 1, murid haruslah membaca dan memahami frasa yang mengandungi diftong, digraf, vokal berganding dan konsonan bergabung dalam peringan dengan sebutan yang betul. Berpandukan Linus, konstruk ini adalah terletak dalam konstruk ke-6 hingga ke-9.
Dan berdasarkan naluri murid yang suka bermain, menurut pensyarah College Perkembangan Awal Kanak-kanak 2013, Siti Nur Nadirah Ibrahim menyatakan bahawa bermain sambil belajar akan mendapat pengalaman langsung yang sudah pasti akan memberi kesan pembelajaran yang mantap dan berkesan. Akhirnya saya menghasilkan expression box ini. Ini adalah expression box. Tolong buka nih. Ini adalah situasi semasa murid bermain. Kita teruskan Macam mana cara bermain expression box ini? Okey, caranya ialah baling dadu, kemudian kerak catur. Apabila murid pijak saja tanah, dia kena keluar kad ini dan baca perkataan ini. Tupai. Kalau dia sudah berjaya, dia boleh simpankan kad ini. Lepas tu dia kena ajar kawan-kawan mereka macam mana nak eja perkataan ini. T-U-P-A-I, pai. Tupai. Lepas tu tak berjaya, dia boleh simpan kad ini. Tetapi kalau tidak berjaya, dia nak boleh ambil dapat kad ini lah. Dia kena letak balik dan permainan kedua akan meneruskan permainan. Okey, kenapa nak simpan kad ini? Sebab kad ini nanti mereka boleh beli rumah dan naik pangkat rumah. Macam mana nak beli rumah? Dalam ini ada tercatat warna-warna yang diperlukan untuk membeli rumah. Kalau murid dapat membeli rumah, mereka boleh dapat rumah kecil biru ini. Apabila pemain lain pijak je tak rumah dia, pemain tu dia kena bayar satu kad kepada tuan rumah dia. Macam mana cara nak naik pangkat rumah? Sama juga. Gunakan bilangan yang tercatat, yang kad yang diperlukan dengan warna sekali dan naik pangkat rumah ini pada rumah warna merah. Apabila pemain lain pijak je rumah dia, mereka kena bayar 2 kad. Ini adalah peraturan cara macam mana nak main. Nombor berapa? 9. Ya, bagus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Siapa lo? Kawan bagi jawapan, kena bayar satu kad kepada you. Ini adalah peraturan sebab dia bagikan jawapan. Jadi dia kena bagi satu kad. Apa benda? Yus, kamu tak bagi mereka tengok perkataan tu macam mana mereka nak tahu macam mana baca. Bagus. Letak satu kad baru. Jadi dalam proses ini, guru hanya sebagai pembimbing saja. Murid-murid mereka boleh main sendiri dan selepas dia ambil kad tu, dia kena ambil kad baru dan letakkan semula. Ini adalah kos dan bahan yang saya gunakan adalah jumlahnya RM5.70 dan semua bahan-bahan ini lihat dalam rancangan catatan tu. Kebanyakan adalah bahan kita semula iaitu kotak kertas A4 dan kertas putih A4 dan kad manila. Dan dadu catur dengan rumah tu adalah ambil daripada permainan jutanya. Okey. Apakah itu expression box? Expression box ini menurut Noor Azmi 2012, pendekatan bermain, mengembangkan tahap kognitif dan meningkatkan minat murid-murid. Jadi saya menghasilkan bahan inovasi ini berfokus untuk supaya murid boleh main sambil belajar dan mereka melibatkan hands-on dan mempunyai interaksi dua hala sesama murid dan bahan inovasi ini mesti ada unsur warna-warni. Dan guru-guru juga senang untuk menilai bagaimanakah tahap penguasaan murid. Macam mana nak tengok sebab murid dia lepas dia ambil kad, dia boleh baca ke tak boleh baca. Guru boleh terus menilai.
Objektif kajian saya adalah untuk menjelaskan permainan expression box bagi menambah baik amalan pedagogi guru, bagi memantapkan kemahiran membaca diftong, digraf, vokal ganding dan konsonan bergabung dalam kalangan murid tahun 3. Dan soalan kajian saya ialah bagaimanakah guru mengaplikasikan permainan expression box ini bagi menambah baik amalan pedagogi dalam memantapkan kemahiran membaca diftong, digraf, vokal ganding dan konsonan bergabung dalam kalangan murid tahun 3. Dan kumpulan sasaran dalam bahan inovasi ini ialah saya sendiri, guru penggaji. Kenapa guru masuk juga? Sebab tadi pada mula-mula saya telah menerangkan sebab amalan pedagogi yang guru gunakan akan mempengaruhi tahap penguasaan murid, akan mempengaruhi peningkatan murid. Saya buat sikit pengenalan saya ialah saya baru ditempatkan di sekolah SJKC Kelang, baru posting tahun ni, dan sebenarnya saya option music dan tamat sekolah dari IPG Kampus Raja Melawat dekat Seremban. Jadi saya pun dalam proses PDPC ni saya pun sedang belajar bersama murid macam mana saya boleh membantu mereka supaya meningkatkan, menambah baik PDPC saya, supaya murid tu boleh menguasai sesuatu dengan lebih besar. Jadi kumpulan sasaran saya ialah 3 lelaki dan 1 perempuan. Kelemahan mereka ialah kelemahan membaca diftong, digraf yang ada konstruk ke-6 hingga ke-9 dalam konstruk Linus. Para hakim boleh lihat dalam buku log itu ada gambar-gambar kumpulan sasaran saya dan details mereka. 4 orang ini ada 3 lelaki dan 1 perempuan. Ada 2 orang Cina, 1 India dan 1 orang asli. Kenapa saya pilih 4 orang ni? Sebab dalam kelas itu hanya ada 4 murid orang ni. Lepas tu mereka menghadapi masalah yang sama. Ada kelemahannya dalam membaca diftong, digraf semua tu. Cuma tahap penguasaannya tidak sama. Marilah kita lihat kenapa saya pilih murid-murid saya sebagai sasaran ini. Ada sebabnya. Asing. Graf. Krakoi. Tupai. Asli ke? Bukan, Bukan Cina. Cina kan? Lelaki. Lelaki. Setiasa. Bacaannya tidak tepat dan tidak betul, murid merasa cemas dan tidak menunjukkan keyakinan semasa dia membaca perkataan. Kema. Nyonya. Monge. Shampoo. Syabah. Okey, ini adalah cara kaedah tunjuk ajar yang saya gunakan sebelum intervensi. Dan bahan ini adalah digunakan selepas intervensi. Nanti saya akan tunjukkan macam mana. Pelaksanaan kajiannya saya dibagi kepada 2 aktiviti lah. Kalau bagi sekolah murid yang telah menguasai ini, guru tidak perlu menjalankan aktiviti pertama. Tapi saya menjalankan aktiviti pertama untuk mengukuhkan kemahiran membaca secara ansur maju. Adalah gunakan bahan BBB ini.
Bagus. Kai. Bagus. Pa. Oke. Eja kan? pakai. Bagus. Ini adalah aktiviti pertama. Aktiviti kedua ialah menggunakan bahan inovasi ini dan murid boleh bermain sambil belajar menggunakan exploration box ini. Para hadirin dan hadirat boleh melihat reaksi murid perempuan tadi sebelum dan selepas sekarang dia dalam permainan ni. Bagus, keluarkan kad tersebut. Minta maaf sebab ni kualiti ada masalah. Saya akan buka pintu tersebut. Bagus, masukkan satu kad baru. Yusuf. Keluarkan kad. Dia sedang buat aduan bahawa kawan dia bagikan jawab. Letak satu kad, bayar satu kad sebab berikan jawapan. Okey, Nicole bacakan perkataan tersebut. Murid-murid semua baca sekali. Bagus, keluarkan kad tersebut. Bagus, masukkan satu kad baru. Dah berulang Menurut Kaderin 2014, triangulasi mengesahkan hasil dapatan secara kuantitatif dan kualitatif serta meningkatkan kesahan dan kepercayaan data. Pemerhatian ini ialah data kualitatif dan ujian lisan dengan soal selidik itu ialah ujian kuantitatif. Mari kita lihat pemerhatian saya selepas menjalankan bahan inovasi ini menunjukkan bahawa bahan inovasi ini murid boleh bermain sambil belajar, melibatkan interaksi dua hala dan murid saling belajar antara satu sama lain. Dan permainan ini melibatkan kreativiti murid dan guru dapat menilai tahap penguasaan murid dengan tepat. Dari segi ujian lisan menunjukkan bahawa statistik sebelum dan selepas. Yang warna biru itu menunjukkan ujian sebelum dan merah itu selepas menggunakan intervensi inilah. Dari aspek soal selidik itu, ini ialah maklum balas yang diberi oleh murid. Dalam lampiran tu saya sudah diselitkan murid akan menjalankan tik skala 5 tu, menunjukkan mereka mempunyai yakin dan mereka dapat membaca perkataan tu dengan betul dan yakin. Soal selidik ini adalah berdasarkan rubrik skala 5 inilah. Kalau murid tik pertama, tik markah 1 menunjukkan mereka tidak berminat. Ini adalah lampiran soal selidik maklum balas dan menurut Dewa Mani, pelaksanaan inovatif ini akan dapat menarik dan meningkatkan keberkesanan pembelajaran. Dan refleksi saya menunjukkan bahawa bahan inovasi ini dapat mencapai objektif, dapat meningkatkan motivasi murid dan suasana pembelajaran seronok. Bagi cadangan tindak susulan, kalau murid sudah menguasai kemahiran membaca, guru akan meneruskan kepada kemahiran menulis. Dan dari segi potensi disebarluaskan, guru boleh keluarkan kad ini dan tukar kad bagi mata pelajaran lain. Ini adalah gambar-gambar semasa pameran inovasi di luar. Dan ini adalah lampiran ini. Ya, Ibu, masa dah tamat. Okey. Fokuskan.
Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih pada cikgu atas persembahan yang telah dibentangkan tadi berkaitan dengan exploration box. Jadi saya serahkan balik kepada panel hakim untuk sesi seterusnya. Salam sejahtera Cikgu Sia. Jadi sebagai seorang guru muda saya ucapkan tahniah lah. Cikgu kata cikgu baru mengajar Setengah. Tahniah. Karena baru mengajar sudah percaya dalam penyertaan yang sebegini ya. Terima kasih. Saya dulu 5 tahun pun masih gugup lagi. Tak masuk. Jadi saya mengharapkan satu hari cikgu akan cemerlang. Cuma saya nak tanya dalam aktiviti yang cikgu lakukan, cikgu adalah seorang guru yang option musik ya. Ya, betul. Cikgu tak ada terapkan langsung aspek nilai musik dalam permainan dan sebagainya. Oh, setakat ni belum lagi. Tak ada lah. Sebab sebenarnya saya orang sains sebenarnya. Dan dalam kajian saya dah lihat bekas anak murid saya. Pelajar sains ni dia banyak kepada otak kiri. Tapi pelajar-pelajar saya yang mengambil musik, pelajar saya dia orang ada ambil orkestra di sekolah dulu kan. Dan dia pemain musik, dia orang pencapaian dia lebih baik. Dan memang ada kajian yang mengatakan untuk balance dia ada elemen musik ni boleh dimasukkan. Jadi potensi musik cikgu ada. Jadi kalau cikgu dapat gabungkan musik, saya rasa dia lebih baik. Kemudian saya nak tanya, ada elemen ICT yang cikgu gunakan dalam sepanjang cikgu start buat ini, dia sampai dah akhir ada cikgu gunakan elemen ICT. Oh, elemen-elemen ICT. Okay. Selamat pagi Encik. Bagi menjawab soalan pertama Encik, kenapa tidak selitkan muzik? Sebab murid saya sebenarnya agak lemah. Tadi nampak dalam video perempuan tu, dia agak lemah. Jadi saya sekarang setakat ni saya nak memantapkan kemahiran membaca dia. Jadi objektif saya adalah untuk memantapkan kemahiran membaca. Kalau saya selitkan muzik tu, intonasi kalau bernyanyi dengan membaca tu ada sikit perbezaan sebab intonasi dia. Jadi sebelum dia boleh menguasai baca dengan lancar tu, saya bagi dia memantapkanlah basic dia dulu membaca. Bagi soalan kedua yang yang serapkan ICT tu, saya setakat ni saya tidak gunakan sebarang ICT lah. Tapi dalam cadangan tindakan susulan dalam buku artikel saya ada menulis kalau guru yang nak menerusi kajian ni, guru boleh selitkan QR code. Maknanya murid tu scan, dia ada panduan untuk macam mana nak mengeja perkataan itu. Saya tidak buat ni sebab saya nak murid-murid mereka boleh saling belajar. Contohnya murid tu kan dia salah membaca, murid-murid akan membetulkan dia. Salah, bukan macam ni, kena baca macam ni. Ini melibatkan interaksi dua hala dan murid akan saling belajar, membantulah. Tanya lah, apa pun saya ucapkan tanya. Hanya saya tahu guru saya yang pertama saya kenal, dia memegang tangan saya untuk mengajar saya menulis. Sebenarnya saya sangat cakna lah guru-guru di peringkat terutama sekolah rendah jenis kebangsaan. Ini keturunan guru itu sangat diperlukan. Tanya cikgu tak? Terima kasih Encik. Selamat pagi cikgu. Selamat pagi. Boleh cikgu buka slide objektif tadi? Untuk objektif kajian. Okey, dalam objektif kajian ni cikgu nak kaji sebenarnya permainan ke ataupun isu masalah tadi? Saya nak menggunakan permainan untuk menyelesaikan kelemahan murid membaca. Jadi adalah hubungan antara amalan pedagogi guru dan hubungan dengan tahap peningkatan murid. Jadi saya nak hasilkan bahan inovasi ini untuk membantu murid memantapkan kemahiran membaca mereka. Okay, jadi kalau dalam tengok dalam objektif ni cikgu sedang mengkaji permainan tu lah. Okey. So tercapai ke tak tercapai objektif dia? Tercapai. Dalam dapatan kajian tu saya menunjukkan statistik
sebelum dan selepas tu menunjukkan objektif tu tercapai. Okey. Kemudian kalau kita tengok dalam cikgu punya pelajar tadi, kita ada 3 keunikan pelajar. Yang pertama visual, kinestetik dan juga auditory. Yang saya nampak dalam yang ada tadi adalah visual. Cikgu menggunakan kad berwarna merah dengan tulisan berwarna merah. Dalam kad tadi ada tulisan berwarna merah dan juga kad berwarna merah yang mula-mula cikgu tunjuk tadi. Tupai tak salah tadi. Oh, tupai. Jadi bagi saya, kalau saya sebagai pelajar, dia agak mengganggu sikit lah dari segi visual. Sebab kita tak nampak perbezaan sikit warna yang sama. Kemudian untuk pelajar kinestetik, saya nampak pelajar yang berwarna baju putih itu adalah pelajar kategori kinestetik. Dia banyak buat pergerakan. Cuma untuk permainan ni, apa yang cikgu boleh kembangkan untuk pelajar kinestetik? Saya nampak ada visual dan ada audio. Cuma dari sudut kinestetik untuk kita terapkan pada nilai. Sebab permainan ni dia lebih kepada semua pelajar boleh guna, betul? Jadi untuk kinestetik, apa perancangan cikgu untuk cikgu kembangkan permainan cikgu ni untuk pelajar kinestetik boleh gunakan permainan? Bagi menjawab soalan cik pertama kan, 4 warna ni sebenarnya dia menunjukkan, dia membezakan 4 konstruk ni. Yang merah tu menunjukkan TikTok. Lepas tu yang biru tu menunjukkan digraf. Yang jingga tu menunjukkan konsonan bergabung. Yang sorry cik, minta maaf. Yang 4 warna ni membezakan ke-4 konstruk yang berbeza. Dia tema lah. Maksud saya ni lah, kata ni warna merah dan jadi okey. Okey, faham. Terima kasih cik. Bagi menjawab soalan kedua yang kinestetik tu, guru boleh menarik balik kad yang adalah bagi murid tu kalau dia tak dengar, dia tak ikut arahan. Okey. Selamat pagi saya Yun Wei Ya, kawan. Okey, ada tak alat yang dicipta ni, ada tak you minta sekolah lain mengguna ataupun mencuba? Setakat ni Tak ada lagi. Saya tanya ikut. Maksudnya baru first time kali pertama lah. Belum pernah cuba ke kawan-kawan di sekolah lain, tak ada lagi. Okey, terima kasih. Tadi cikgu sebut skala 5. Skala 5 tu maksudnya Likert skill lah. Okay. Kemudian cikgu ada sebut dapatan kajian tu kelebihan ialah berwarna-warni. Ya. Saya tanya saja ya, cikgu tahu tak maksud warna-warna tersebut? Saya bagi contoh, maknanya biru tu menunjukkan tenang. Cikgu banyak gunakan purple. Purple tu maksudnya Orang muda. ni inovasi tu cikgu. Dan kad-kad cikgu guna tadi ada merah dan sebagainya. Cikgu tak adalah, bukan sebab saya pakai warna tapi saya ada belajar lah Setiap penggunaan warna tu dia ada memberi makna dan maksud. Jadi kalau untuk cikgu buat penambahbaikan, cikgu belajar warna tu, apa maksudnya merah. Macam orange tu, kotak cikgu ni dia memberi satu tenaga lah. Memang pelajar akan bersemangat. Sebab warna ni dia memang mempengaruhi aura dan body kita lah. Dan saya tengok cikgu banyak gunakan purple ni. Sebenarnya kejayaan. Mungkin kejayaan pada cikgu. Jadi maknanya dalam projektor dalam untuk cikgu punya bahan inovasi ni, setiap warna yang cikgu beri tu dia ada memberi makna warna tu. Dan dia memang akan mempengaruhi anak-anak kita lah. Kemudian bila saya tengok video tu, memang cara pelajar tu dia suka. Kan sekarang ni macam KPM, dia memang berfokus pada kegembiraan dan keriangan.